A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pak Sidik yang muallim sayang, yang muallim rindu. Alhamdulillah dapat kita bertemu semula pada minggu ini, pada minggu yang ketiga, dan insya-Allah kita akan sambung pembelajaran kita. Okey, baik. Pada minggu lepas kita dah tengok berkaitan macam mana cara untuk kita beriman kepada qada dan qadar. Apa tanda kita ni seorang yang beriman kepada qada dan qadar? Kita ulang sikit. Qada dan qadar ni apa? Adalah takdir Allah, kan? Ketentuan Allah. Apa yang telah Allah tetapkan kepada kita, apa yang Allah tentukan kepada kita sejak azali lagi, sejak masa kita belum ada kat dunia ni lagi, Allah dah tetapkan. Cuma ada beberapa perkara yang mana kita boleh berusaha, yang mana kita boleh mengubah takdir tersebut dengan asbab kita berusaha, dengan sebab kita berdoa, dengan sebab kita melaksanakan segala yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada minggu lepas kita tengok, kita belajar pada muka 6 dan 7 kan. Okey. Tengok antara sifat-sifat orang yang beriman kepada qada dan qadar adalah takut, berharap kepada keampunan Allah. Ada dua kan. Yang pertama, kita mesti ada takut dan berharap. Sifat orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah, ataupun kita sebut kepada takdir Allah ini, yang pertama dia mesti berharap kepada Allah. Berharap untuk apa? Berharap kepada keampunan Allah. Kita sebagai orang Islam, orang mukmin, orang beriman, sentiasa berharap Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kan? Kerana dengan keampunan Allah tersebut memudahkan kita, perjalanan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kita mesti ada perasaan takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Takut dan berharap pada keampunan Allah, dan takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Ni sikap yang pertama, akhlak yang pertama yang perlu ada dalam diri kita, yang menunjukkan kita ini beriman kepada qada dan qadar Allah. Okey, jadi pada minggu ini kita akan tengok sifat yang kedua pada muka surat 8. Okey, pada muka surat 8. Okey, di bahagian bawah tersebut, sikap yang kedua adalah berusaha dan berikhtiar. Tadi berharap dan takut. Okey, ini berusaha dan berikhtiar. Okey, apa maksud usaha? Usaha ni setiap perkara yang kita nak buat, nak dapatkan, mesti kena ada kita punya inisiatif, mesti ada usaha kita. Contoh, kita nak makan. Nak makan ni tujuan dia untuk apa? Untuk kenyang kan? Sebab kita lapar. Makan ni mesti natijah dia, kesan dia kenyang. Tapi boleh tak kita nak makan tapi kita tak buat apa-apa? Nak makan, guna pakai niat je kan. Makanlah jap, kenyang. Boleh tak? Tak boleh. Walaupun makanan tu dah ada depan kita, kita tetap kena berusaha. Kena basuh tangan, kena ambil makanan, suap kat mulut, kena kunyah, kena telan kan. Tak ada benda yang dia jalan macam tu je. Mesti dengan usaha. Makan pun kena usaha kan. Nak apa lagi? Nak main kena usaha. Nak tengok TV kan? Tengok TV tak buka. Tetap kena buka kan. Telefon dan sebagainya. Jadi sebagai orang Islam, dalam setiap perkara mesti kita kena berusaha. Tak boleh kita nak, contohnya kita nak berjaya dalam pelajaran. Berjaya, kita tak buat apa-apa. Tiba-tiba periksa, nak jawab peperiksaan, nak dapat markah 100. Tak boleh. Kita mesti kena ada usaha. Usaha dia macam mana? Kena baca buku, kena belajar, datang sekolah ataupun belajar melalui online, buat latihan kan, menghafal dan sebagainya. Itu salah satu contoh kita mesti berusaha. Dan yang kedua,
yang berkaitan rapat dengan usaha adalah berikhtiar. Apa maksud berikhtiar? Disebut kat situ tidak berserah kepada nasib semata-mata. Kita ikhtiar ni sama maksud macam berusaha lah. Usaha dan ikhtiar, kita mencuba. Tak boleh cara macam ni, kita buat cara macam ni, kan? Tak boleh jalan sini, kita jalan sana, kan? Jadi kita berusaha dan berikhtiar. Maksud dia, kita tak biarkan apa-apa yang berlaku tu dengan semata-mata macam tu. Kita kata biarlah, lantaklah, kan? Nak dapat, tak dapat sudah. Itu antara sikap yang tak baik. Yang utama, usaha dulu. Berjaya atau tidak, itu semuanya Allah yang akan tentukan, kan? Sama juga mak kita, kan? Mak kita memasak kat rumah. Cuba tanya mak. Kalau mak tak cuba memasak dari dulu masa mula, tanya mak, mula-mula mak masak masa umur berapa? Kan? Masa umur berapa mak mula belajar memasak? Dan tanya pada waktu tu mula-mula masak, sedap ke tak sedap? Kan? Jadi ke tak jadi? Hangus ke tak hangus? Kan? Rentung ke tak rentung? Nak dibandingkan dengan mak masak sekarang, mesti jauh beza. Dulu mula-mula baru nak buat, mesti banyak kesilapan, mungkin kurang sedap, terlebih masin, hangus, hangit dan sebagainya. Tapi sekarang macam mana mak kita masak? Mantul, kan? Sangat sedap, kan? Masak apa pun boleh, kan? Jadi nak katanya, kalau mak tak pernah berusaha daripada dulu nak memasak, sampai sekarang mak tak akan pandai. Tapi bila mak usaha dulu, berapa lama usaha? 10 tahun, 15 tahun dah usaha masak-masak, sampai ke hari ni mak masak dah mahir dah. Dulu mungkin mak masak kena tengok buku resepi, kan? Nak masuk bawang, masuk gula, masuk garam. Tapi sekarang mak masak tak payah tengok dah. Tak payah tengok resepi. Terus buat je, dah tahu dah apa yang perlu. Gula, garam, bawang, kan? Sos, kicap. Terus buat je. Sebab apa? Sebab dah biasa buat, dah usaha dulu. Hasil dia, sekarang. Sama juga kita. Kita belajar pada hari ini, usaha sungguh-sungguh hari ini, hasil dia bukan pada hari ini. Hasil dia akan datang. Nanti kita dah besar, kita kata, alhamdulillah sekarang dah makin faham, makin pandai tentang agama. Sebab apa? Dah belajar daripada sekolah rendah dulu, maklimah ajar, walaupun dulu tak berapa faham, sikit-sikit, tapi ada hasil dia. Itu kalau kita berusaha. Kalau kita tak berusaha, kita akan kata akan datang 10 tahun akan datang, ruginya tak belajar sungguh-sungguh masa kat sekolah dulu, kan? Kalau belajar sungguh-sungguh, mesti aku dah pandai sekarang. Nampak? Jadi jangan sampai kita menyesal. Pastikan kita buat apa-apa mesti dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Okey? Baik, kita tengok pada muka surat 9. Okey, pada muka surat 9, okey. Kenapa perlu berusaha? Kenapa perlu berusaha? Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan setiap kejayaan perlu diusahakan oleh manusia sendiri. Allah yang suruh. Kerana apa? Setiap usaha untuk mendapatkan sesuatu yang baik, pasti akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mak kita masak, usaha masak nak bagi kita makan, bagi ayah kita makan. Adakah usaha mak masak tu tak ada apa-apa ganjaran pada Allah? Mak buat benda baik ke yang tak baik? Mak masak tu benda baik ke tak baik? Benda baik. Pastinya Allah akan beri banyak pahala kepada mak kita. Sama kat kita. Kita belajar ni, kita belajar apa-apa mata pelajaran sekalipun, kita belajar sebab apa? Talabul ilmu faridah ala kulli muslimin, kan? Menuntut ilmu tu wajib ke atas semua orang Islam. Dan kita belajar ni supaya kita lebih kenal Allah, lebih kenal Islam, lebih kenal agama kita. Jadi adakah kita tidak akan mendapat sebarang manfaat? Tidak. Pastinya Allah akan melipat gandakan, Allah akan mengurniakan kepada kita banyak pahala. Kerana pahala semasa kita menuntut ilmu ni antara tempat yang paling banyak kita akan dapat banyak pahala. Kita belajar. Pandai tak pandai, faham tak faham, itu adalah perkara kedua. Itu kita serahkan kepada Allah. Kerana setiap usaha yang kita buat, setiap masa yang kita gunakan untuk buat kebaikan, pasti ada manfaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok ada sedikit kisah dalam kotak warna kuning tu. Okey.
Kisah apa? Ikuti kisah berikut dan bincangkan pengajarannya. Okey. Ali ialah seorang pelajar sekolah. Dia merupakan seorang pelajar yang rajin dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk memahami apa yang diajar oleh gurunya. Setiap hari dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kejayaan dalam peperiksaan. Ali. Ada nama Ali sini. Kan? Ali, Muallim Ali. Ali dia belajar sungguh-sungguh, dia rajin baca buku, buat latihan. Dia semasa guru mengajar, dia beri tumpuan supaya dia lebih cepat faham, dan dia berdoa jika ada peperiksaan dia nak berjaya dalam peperiksaan. Itu bagus kan, ada usaha, ada doa. Tak boleh usaha je tanpa doa, tak boleh doa je tanpa usaha. Mesti ada usaha dan doa. Apabila kita sambung apabila keputusan peperiksaan diumumkan, Ali mendapat markah yang tidak memuaskan. Mana dapat markah rendah lah, tak seperti yang diharapkan. Ali cuba bersabar atas ketentuan yang ditakdirkan kepadanya. Dia juga berjanji untuk berusaha lebih kuat pada peperiksaan yang akan datang. Nampak? Ini antara sikap yang bagus. Dah usaha tapi kurang berjaya ataupun tidak berjaya. Bukan gagal kan? Tapi tak putus asa. Itu salah satu sikap yang sangat baik yang Rasulullah ajar pada kita, jangan mudah putus asa. Gagal, tak berjaya, boleh cuba lagi, usaha lagi. Bukan sekadar dalam bidang pelajaran, dalam bidang apa sekalipun. Kalau kita nak buat, kita suka buat apa? Buat gadget ataupun buat projek kat rumah kan, nak buat contoh, nak buat rak kasut guna kayu-kayu terpakai. Buat hari ni dah siap dah, letak kasut jatuh, roboh, tak kuat. Kita cuba buat lagi. Benda lain yang kita nak buat apa lagi? Kalau ada ni sahabat-sahabat kita banat kan, baru nak belajar masak. Belajar buat rasa-rasa buat nasi goreng kan. Masak nasi goreng, masya-Allah masinnya garam lebih. Lori bawa garam tumpah dalam nasi goreng. Tak apa, sebab kita sedang belajar kan, baru nak mula buat. Esok cuba lagi, kurangkan garam, lebihkan gula kan. Jangan masam-masam, banyakkan senyuman. Lepas tu makin lama makin okey, makin lama makin sedap. Sama juga kalau kita masuk dalam bidang, kita ada yang bidang sukan kan. Kita nak bidang sukan ni dia banyak ada pertandingan kan. Kita lawan kalah. Tapi jangan mudah putus asa. Mesti sentiasa usaha, pergi latihan lagi, rajin pergi latihan, usaha lagi dengan lebih gigih. Pasti satu hari nanti, walau bukan sekarang, mungkin nanti kamu sekolah menengah baru kamu akan berjaya. Mungkin kamu besar nanti baru kamu akan berjaya. Jadi itu satu proses yang panjang. Jangan mudah putus asa. Kerana dalam dunia ni mana ada orang yang terus berjaya? Tak ada. Semua orang pernah melalui kegagalan tersebut. Macam Ali ni, walaupun dia gagal, dia dah cuba dah, tapi markah dia masih rendah, dia tak putus asa. Dia berjanji dia akan usaha lebih gigih lagi. Kan? Sama kita. Kalau kita faham fakta dalam kehidupan kita pun, kita boleh berjalan pada hari ini, kita boleh berlari pada hari ini. Adakah waktu kita lahir dulu, kita terus boleh berjalan? Tak kan? Ada tak siapa-siapa yang lahir dia, mak dia kata, kamu lahir ni terus berlari keliling rumah? Ada tak? Tak ada. Lahir-lahir pandai menangis je. Pandai membuang je kan. Nak merangkak pun tak pandai baring, golek-golek je kan. Bila makin besar, kita belajar berjalan, tatih kan, belajar jalan, dah pandai berjalan, kita belajar berlari. Nampak? Sehingga ke hari ini, dulu kita nak berjalan, mak bantu, mak pimpin tangan. Bila kita pandai berlari sikit, mak dah bimbang takut kita jatuh kan. Sekarang ni mak ayah kita dah tak bimbang, kita boleh berjalan sendiri, tak payah orang pimpin, kita boleh berlari, masuk pertandingan berlari lagi, lawan macam-macam lagi, bersukan dan sebagainya kan. Jadi itu satu proses. Nampak? Lama tak proses kita nak berjalan? Kadang umur setahun baru pandai berjalan. Okey, sama juga kita proses belajar. Apa-apalah kan, nak buat mesti dia memerlukan masa yang panjang dan proses yang pelbagai. Jadi ambil pengajaran daripada kisah Ali ni, usaha berjaya atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, anak-anak dirahmati Allah sekalian, kita tengok pada muka surat yang seterusnya, pada muka surat yang ke-10. Okey. Sikit lagi berkaitan usaha dan ikhtiar.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ni famous. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kita tahu kita lemah. Kita tahu contohnya kita banyak kekurangan. Siapa nak ubah? Kita sendiri yang kena ubah. Dengan cara macam mana? Dengan cara kita berusaha. Kita tahu contohnya dalam bidang pelajaran, kita lemah mata pelajaran matematik. Kan? Kita tahu kita lemah. Adakah kita nak biar yang macam tu je? Tak. Bila kita tahu kita lemah subjek tersebut, kita mesti lebihkan usaha pada subjek tersebut. Banyak buat latihan. Bila cikgu ada buat kelas, kitalah orang yang mula-mula, kitalah yang beri tumpuan yang sebaik mungkin. Kan? Dan bidang-bidang apa lagi lah, mata pelajaran ke, apa lagi yang kita ni, kalau kita tahu kita ni kat rumah kita ni nakal kan, selalu menyusahkan mak ayah, selalu buat adik-adik menangis, kita kena ubah. Kita yang kena ubah. Orang lain tak boleh ubah kita yang perlu ubah. Macam muallim kan ajar mata pelajaran sirah ni, kalau kamu tak datang kelas, kamu tak dapat. Kalau kamu tak tengok video ni, kamu tak dapat. Muallim jalan je. Kalau siapa yang datang dia akan dapat, siapa yang tak datang dia tak dapat. Jadi itu adalah satu proses. Jadi kita sendiri yang tentukan kita nak berubah ke tidak, kita nak berjaya ke tidak. Kita yang kena buat, bukan orang lain. Orang lain hanya boleh memberi nasihat. Mak ayah kata baca buku, kalau kita buat kita akan dapat, kalau kita tak buat tak dapatlah. Itu atas bergantung kepada kita. Kita yang tentukan. Okey. Jadi akhlak yang kedua ni adalah berkaitan berusaha dan berikhtiar. Usaha dulu, usaha sungguh-sungguh. Pegang betul-betul kata ni. Waktu kita belajar sungguh-sungguh. Waktu kita main sungguh-sungguh. Waktu kita bersukan kan, pertandingan pun buat sungguh-sungguh. Waktu kita belajar sungguh-sungguh. Waktu kita periksa sungguh-sungguh. Tapi jangan waktu kita belajar kita main, waktu kita main pun kita main-main. Ingat, jangan waktu kita belajar kita main, waktu main pun kita main-main. Rugilah kita, rugi. Okey? Jadi buat apa pun mesti bersungguh-sungguh, berusaha, berikhtiar. Insya-Allah setiap perkara yang kita buat tu walaupun belum lagi mendapatkan hasil, pasti ada manfaat dari sudut-sudut yang lain. Baik. Seterusnya kita tengok akhlak yang ketiga. Akhlak yang terakhir yang menunjukkan kita ni beriman kepada qada dan qadar adalah sifat tawakal. Nombor 3 tu pada muka surat 10, sikap tawakal. Okey, nampak? Okey, sikap tawakal. Isi baris kalau tak tahu sebut. Siapa tahu maksud tawakal? Okey. Tawakal ni kita serah diri pada Allah. Bila tawakal ni timbul, bila tawakal ni muncul, selepas kita berusaha bersungguh-sungguh. Macam tadi, Ali dah usaha sungguh-sungguh, selebihnya keputusan tu pada Allah. Allah tentukan. Sama juga kita buat apa-apa perkara, kita dah usaha kan, masak sungguh-sungguh, rasa sedap tak sedap tu, itu ketentuan Allah. Ni tawakal ni, ketentuan Allah. Kita tengok maksud kat bawah tu. Okey. Apa maksud tawakal? Berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha bersungguh-sungguh. Serah pada Allah, tapi dengan syarat mesti usaha sungguh-sungguh dulu. Mesti usaha sungguh-sungguh dulu. Kejayaan yang sebenar adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Berjaya ke, gagal ke, tak bagus ke, sedap ke, tak sedap ke, itu semua adalah keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba Dia yang lemah, yang banyak kekurangan, yang lemah ni lah, hanya boleh berusaha. Yang tentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Allah yang tentukan. Itulah takdir. Kan? Takdir. Sama kita nak buat apa-apa pun Allah yang tentukan. Tapi kita wajib berusaha. Kerana sama juga. Sebagai contoh Rasulullah SAW. Kalau ikut Nabi Muhammad seorang Rasul, doa dia Allah makbulkan. Boleh tak? Kita tahu kan Rasulullah tentera Islam dulu banyak berperang. Kalau ikutkan Rasulullah, tak payah pergi perang lah. Rasulullah doa, ya Allah beri kemenangan kepada tentera Islam. Kan? Pum, Allah hancurkan tentera kafir, tentera musuh. Ada macam tu? Tak.
Rasulullah dan tentera Islam tetap pergi berperang. Pergi berperang sungguh-sungguh, buat persediaan, buat latihan. Kan? Lepas tu berdoa pada Allah. Allah kurniakan kemenangan. Bukan setakat dapat pahala menang, tapi sepanjang peperangan tu banyak pahala. Dan ada yang mati syahid. Masya Allah, subhanallah. Jadi nampak, Rasulullah sendiri pun berusaha. Apatah lagi kita ni manusia yang banyak dosa, kena banyak berusaha. Okey, jadi kena tawakal. Bila usaha mesti tawakal. Baik, kita tengok pada muka surat yang sebelah tu, muka surat 11. Apakah hak kita sebagai manusia? Minta maaf, Ali tertinggal bawah tu kan. Ada satu lagi. Apa maksud tawakal? Bawah tu, muka surat 10. Okey. Apakah maksud tawakal? Tawakal bermaksud berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berusaha dan berikhtiar bersungguh-sungguh. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang menentukan kejayaan dan kegagalan manusia. Nampak? Mana sebut kan? Tawakal ni kita serah pada Allah. Selepas kita berusaha, menang, berjaya, gagal, kalah tu semua Allah tentukan. Itu bukan hak kita. Itu hak Allah. Terima. Bila dah dapat keputusan, kalau kita berjaya, kena syukur, alhamdulillah. Kalau gagal, kena syukur dan sabar. Itu je. Itu sebagai orang Islam kita dah ada panduan. Rasulullah dah ajar pada kita. Kalau kita berjaya, alhamdulillah, syukur. Kan, kena banyak-banyak berzikir pada Allah, beristighfar pada Allah. Tapi kalau kita gagal pun sama, kita kena bersyukur. InsyaAllah ada hikmah dan kita kena sabar. InsyaAllah akan datang akan berjaya. Baik, anak-anak dirahmati Allah sekalian, kita sambung pada muka surat 11. Apakah hak kita sebagai manusia? Kita hanya berhak untuk berusaha bersungguh-sungguh. Namun, kita tidak tahu apakah yang akan berlaku pada masa hadapan. Oleh itu, setelah berusaha bersungguh-sungguh, kita perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan di akhir nanti, kita perlu bersyukur dan bersabar atas segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Gagal pun syukur, berjaya pun syukur, sabar, semua yang sikap-sikap yang perlu ada dalam diri seorang Islam. Baik, ikuti sambungan kisah di bawah. Kisah apa? Kisah Ali tadi. Hari peperiksaan pun tiba. Ali menyerahkan segala usaha kerasnya sebelum ini kepada Allah Subhanahu Taala. Bila dah usaha, dia serah pada Allah. Akan tetapi pada hari tersebut perutnya sakit. Masya Allah. Ali tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian terhadap peperiksaan. Dah usaha sungguh-sungguh, tiba-tiba waktu hari periksa sakit perut pula. Kan, cirit-birit, sakit perut, Masya Allah. Jadi bila sakit perut ni, kita pun faham sakit perut kan. Duduk sekejap tak selesa, fikiran terganggu, nak jawab periksa pun payah lah kan. Payah. Walaupun jawab periksa guna tangan kan, pensil, bukan guna perut, tapi perut ni sakit membuat kita rasa kurang selesa. Namun Ali menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat usaha gigihnya, Ali telah berjaya dengan cemerlang. Berkat usahanya yang mengikut sunnatullah, Ali berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sunnatullah. Okay, berkat usaha yang mengikut sunnatullah, Ali berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi maklah akan terang apa maksud sunnatullah. Baik, kita tengok sambung pada muka surat 12. Okey. Surat 12. Sikit lagi insya-Allah. Kita tidak boleh hanya berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan nasib atau masa hadapan kita tanpa sebarang usaha. Kejayaan itu tidak terbatas kepada orang-orang Islam sahaja. Bahkan termasuk orang-orang bukan Islam. Tidak hairanlah kita lihat di dunia ini ramai orang-orang bukan Islam berjaya dalam pelbagai lapangan. Mereka berusaha mengikut sunnatullah, maka mereka mendapat kejayaan. Perasan tak? Kalau orang terkaya di dunia, orang kafir, bukan orang Islam. Kan? Orang yang cipta-cipta roket, kebanyakan orang kafir. Orang cipta-cipta ubat, kebanyakan orang kafir. Kenapa mereka berjaya sedangkan mereka tidak beriman kepada Allah? Allah sebut kat sini dan Allah sebut dalam Al-Quran, itu adalah sunnatullah. Ada perkara yang Allah tetapkan kat dunia ni, siapa yang berusaha dia akan dapat. Kalaulah sebab tu Allah kita belajar kan, rezeki ni, rezeki
ajal maut ni semua Allah telah tetapkan kepada kita sejak azali lagi. Orang tu kafir ke, orang tu Islam ke, akan ada rezeki masing-masing, akan ada waktu kematian masing-masing. Tapi yang membezakan kita dengan orang kafir adalah akidah kita, keimanan kita. Kita buat semuanya kerana Allah, semuanya kita nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang kafir buat semata-mata nak dapat kesenangan di dunia. Bila habis mati dia nanti, baru dia tahu di akhirat nanti semuanya tidak berguna kepada mereka. Okey. Jadi apa maksud sunnatullah? Sunnatullah ni, tak apa, muallim baca dulu jadi muallim terangkan. Okey. Kejayaan atau kegagalan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mengetahui apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Oleh itu kita perlu bertawakal kepada Allah dan bersyukur serta bersabar atas ketentuannya. Akan datang kita tak tahu, tapi kita wajib berusaha daripada sekarang. Kalau mungkin antum dah ada cita-cita kan. Ada orang cita-cita nak jadi doktor, nak jadi lawyer, nak jadi guru, nak jadi engineer, nak jadi pilot, nak jadi usahawan terkenal dan sebagainya. Mesti bermula daripada sekarang. Mesti dah minat dah kan. Kalau minat jadi profesor, mesti bidang mata pelajaran sains dengan matematik mesti minat. Minat menjadi ustaz atau ustazah, pendakwah, mesti mata pelajaran diniyah, akhlak, fiqh, sirah, akidah, mesti betul-betul minat. Mesti betul-betul belajar daripada sekarang. Jadi jangan bazirkan masa. Jangan belajar malas-malas. Kerana apa? Bila kita besar nanti kita akan menyesal. Kan? Sebab masa yang dah berlalu tidak boleh datang semula. Kan? Kamu ingat masa umur antum 7 tahun, tahun 1. Kan? Agak-agak boleh kembali semula tu masa tahun 1 nak belajar semula. Tak boleh dah. Dah terlepas dah. Jadi waktunya ada sekarang ni, belajar sungguh-sungguh supaya bila kita dah lepas waktu ni nanti kita tidak akan rasa menyesal. Jadi Allah sebut, Allah ajar kita doa dalam Al-Quran, doa bertawakal kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama ikut muallim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sekali lagi. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sekali lagi. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wahai Tuhan kami, kepada Engkau sahaja kami berserah diri dan kepada Engkaulah kami bertaubat, serta kepada Engkau jua tempat kembali. Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Ni Allah sebut dalam Al-Quran, kita mesti ada sikap tawakal. Tawakal ni serah diri pada Allah. Selepas kita berusaha, insya-Allah ada ganjaran yang Allah sediakan kepada orang yang tinggi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung sikit lagi pada muka surat yang ke-13. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu tidak suka pada sesuatu padahal itu baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Ini Allah sebut dalam Al-Quran. Allah ajar kita supaya kita sentiasa redha, sentiasa sabar, sentiasa usaha dan bertawakal kepada Allah. Allah kata mungkin ada satu perkara tu yang kamu tak suka benda tu. Kamu tak suka, tapi sebenarnya benda tu baik bagi kamu. Allah sebut. Dan boleh jadi juga ada suatu benda tu yang kamu suka, tapi Allah tak bagi sebab benda tu boleh mendatangkan keburukan, mudarat kepada kamu. Masya Allah. Cantik kan? Ayat-ayat Quran ni menjadikan ayat-ayat ni satu semangat motivasi kepada kita. Kan? Malah ulang, boleh jadi ada benda yang kamu suka tapi dia boleh mendatangkan keburukan kepada kamu. Boleh jadi ada benda yang kamu tak suka tapi dia boleh mendatangkan kebaikan kepada kamu. Sebagai contoh, maknanya bagi contoh
Okey, ayah balik kerja, dia kata, okey, lepas solat asar, kita pergi makan KFC. Kan, contoh, pergi makan KFC. Pergi makan KFC. Pergi makan KFC, lalu lepas solat asar, siap-siap, start engine kereta, tak hidup. Kereta tak hidup. Tak hidup, rosak kereta. Kereta tiba-tiba rosak, tak hidup. Jadi kita pun sedih, Allah, nak pergi makan KFC kan, nak makan ayam apa, ayam upin ipin kan. Tapi kereta rosak, terpaksa panggil orang datang baiki. Lalu mak kata tak apalah, kita pun tak boleh keluar, kereta ada satu je, jadi tunggu orang baiki datang baiki. Jadi mak pun masak, jadi kita tak pergilah makan KFC, kita makan kat rumah aja. Kita sedih, kita kata Allah kan, sedih sebab kereta rosak dan tak dapat makan KFC. Dan pada waktu malam kita tengok berita kan, tengok pada petang tadi KFC, restoran KFC tu terbakar. Nampak tak? Ini contoh. Jadi nak katanya, kalaulah ditakdirkan, padahal tadi kita tak suka kan, kita sedih sebab kereta rosak tak boleh pergi makan KFC. Tapi kalau kita pergi tadi, kereta tak rosak, kita pergi, kemungkinan kita terjebak dalam kebakaran tersebut. Kemungkinan kita pun dapat sakit sebab apa, mungkin terbakar dan sebagainya. Nampak? Jadi Allah kurniakan kepada kita, nampak macam benda tu buruk pada kita, kereta rosak, rugilah tak boleh makan KFC kan, sedih. Tapi rupa-rupanya Allah selamatkan kita daripada terbakar di KFC. Itu sebagai contoh yang mudah difahami kan. Sama juga kita kan, kita baru tahun 5, kita tengok kawan-kawan kita, kita baru tahun 4 kan, kita tengok kawan-kawan kita semua ada telefon. Kita pun mak ayah nak telefon juga kan, mak kata tak payah kan, tak payah, kamu tak perlu lagi, mak boleh pinjamkan telefon mak ayah aja kan. Kita pun sedih kan, rupanya Allah tak bagi telefon tu bukan sebab dia banyak baik untuk kita, sebenarnya banyak buruk pada kita. Ada antara kawan-kawan kita kan, bukan kat sini lah, kat tempat lain kan, bila ada telefon dah ketagih main game, sehingga hubungan dia dengan mak ayah dah tak berapa baik. Dia malas solat, malas baca Quran kerana apa? Terjebak dengan ketagih telefon bimbit. Jadi walaupun kita tak suka, tapi sebenarnya ada kebaikan untuk kita. Itu sebagai contoh. Jadi sentiasa berlapang dada, sentiasa redha, sentiasa tawakal pada Allah. InsyaAllah hati kita lebih tenang dan kita yakin setiap apa yang Allah tentukan kepada kita mesti ada kebaikannya, insyaAllah. Dan sebab tu kita ni banyak tak tahu. Jadi bila kita banyak tak tahu, kita kena rajin bertanya, rajin berbincang dengan orang yang lebih tahu. Siapa? Orang yang paling dekat, orang yang paling sayang kita, pastinya mak dan ayah kita. Nak buat apa-apa mesti tanya mak ayah kita, mesti bincang dengan mak ayah kita. Jangan pandai-pandai kita buat keputusan sendiri. Dan kita ada guru-guru kita kan, mu'alim-mu'alimah, boleh tak ada masalah, boleh tanya, bincang pendapat dan sebagainya. Jangan kita lebih utamakan kawan-kawan kita, utamakan mak ayah kita dulu. Sebab mereka lebih tahu, lebih berhak untuk memberi pandangan, kerana mereka yang melahirkan kita, mengandungkan kita, membesarkan kita, memberi kita makan, jaga kita kan. Jadi kena ingat pesan ni, okey? Dan seterusnya, yang terakhir kita tengok hikmah beriman kepada qada dan qadar. Okey. Hikmah beriman kepada qada dan qadar, yang pertama, menyerah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serah diri tu apa maksud dia tadi? Tawakal. Serah diri. Ya Allah, aku dah usaha sungguh-sungguh ni ya Allah. Kan aku mohon pada Engkau ya Allah, Kau kurniakanlah aku kejayaan. Ya Allah, insya-Allah jika Engkau kurniakan kepada aku kejayaan, aku akan bersyukur. Jika sebaliknya, jika aku gagal, aku akan juga bersyukur ya Allah, dan aku akan bersabar dan redha dengan segala ketentuannya. Sama macam sekarang kan, kita tawakal, tak boleh pergi sekolah, kita belajar secara online. Mudah-mudahan sama manfaat yang Allah bagi macam kita pergi sekolah kan. Yang kedua, tidak berputus asa apabila gagal. Bila kita kalah, kita gagal, kita tidak berjaya, jangan putus asa. Usaha lagi. Usaha lagi. Umar, Syed Isyad, Auni Kaisara, usaha lagi kan. Dan sahabat-sahabat yang lain.
usaha lagi. Pastikan kita buat bersungguh-sungguh. Jangan putus asa. Belajar ni jangan mudah putus asa. Kita sebagai orang Islam mesti ada jati diri yang kuat, semangat yang kuat, tidak mudah mengalah, Dan yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam mencapai sesuatu. Saya dah sebut tadi, nak buat apa-apa mesti buat sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Main sungguh-sungguh. Kan? Dan sebagainya. Jangan kita semua buat sambil lewa. Semua yang tak jadi nanti, insya-Allah. Okey. Jadi anak-anak dirahmati Allah sekalian, mak rasa cukup sekadar itu untuk pelajaran hari ini, yang mana kita dah tengok tentang sifat-sifat orang yang beriman kepada qada dan qadar. Iaitu yang pertama itu kita baca takut dan berharap. Takut pada Allah, berharap kepada keampunan Allah. Yang kedua, berusaha dan berikhtiar, usaha sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, bertawakal kepada Allah, serah diri pada Allah, sabar dan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk hari ini kelas kita pada pukul 10 sampai 11.30 pagi kan. Jadi ada masa lagi sehingga 11.30 pagi ni Mu'alim akan tunggu di bahagian komen. Apa-apa yang kamu antum nak tanya, tak faham, boleh tanya terus di bahagian komen, nanti Mu'alim akan balas. Dan Mu'alim nak bagi kerja sedikit latihan. Mu'alim tak pernah bagi latihan kan. Bagi latihan ni ada masa ni terus buat, jangan tangguh-tangguh. Sampai 11.30 ni masa untuk sirah. Masa untuk akidah 4 sidik. Dah maaf sebab Mu'alim banyak kelas sirah. Tahun 4 je Mu'alim ajar akidah. Jadi ada masa sampai pukul 11.30, buat terus, jangan tangguh-tangguh, pastikan siap terus. Cuma kalau tak sempat siap, boleh buat hari lain. Tapi kalau Mu'alim cadangkan terus buat. Okey? Buka buku aktiviti. Okey. Buat latihan pada muka surat, bermula muka surat 3. Muka surat 3 sehingga muka surat 9. Sampai kita topik yang kita belajar ni, tawakal, kan? Okey. Sampai muka surat 9. Okey. Buat terus. Okey, jadi kalau ada apa-apa tak faham, boleh komen kat situ. Mu'alim akan jawab. Kalau tak dapat komen pun, boleh je WhatsApp Mu'alim. Okey? Tak ada masalah. Boleh tanya terus. Okey? Dan jangan lupa, bila dah habis tengok video ni, tulis nama dulu. Tulis nama. Lepas tu buat latihan. Ada apa tak faham, boleh tanya terus. Okey? Sehingga 11.30 ni. Jangan tangguh-tangguh kerja. Terus siap. Kerja ni sikit je. Walaupun muka surat banyak, tapi dia banyak gambar, banyak nota. Terus buat je. Tak faham, boleh tanya Mu'alim, insya-Allah. Dan Mu'alim rasa cukup setakat itu. Terima kasih kerana menonton anak-anak 4 sidik. Mu'alim doakan antum sihat, ceria, sokmo, bahagia, seronok. Jangan sedih-sedih. Kalau ada apa masalah, nak telefon Mu'alim boleh, tak ada masalah. Nak sembang-sembang ke kan, boleh-boleh, insya-Allah. Mu'alim rindu antum semua. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan kepada kita, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.